Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pensyarah dan rakan seperjuangan yang dikasihi. Saya Hasni binti Abdul Hadi daripada kumpulan 1 berada di sini untuk membentangkan perantisan 1. Okey, saya memilih sekolah perantisan 1 iaitu SK Taman Jana Kamunting. Sekolah tersebut dipimpin oleh seorang guru besar yang sangat komited iaitu Tuan Haji Mio Ahmad bin Aziz. Sekolah tersebut dibuka pada tahun 2000, sekolah grade B kategori luar bandar. Walau bagaimanapun sekolah tersebut merupakan sekolah dalam perumahan elit dan berlatar belakangkan ibu bapa penjaga murid yang berjawatan profesional. Okey, di sini saya paparkan sedikit mengenai data sekolah tersebut. Okey, kita boleh tengok di situ ya. Jumlah murid 987, guru 64 orang, pencapaian akademik MTM 78.82%. Okey, sekolah ini telah menempuh banyak kejayaan dari sudut pengurusan dan kurikulum. Di antaranya ialah Johan Pusat Sumber Sekolah Peringkat Kebangsaan pada 2014, Naib Johan Pengurusan Cemerlang kurikulum dalam Peringkat Kebangsaan pada 2014, Johan Pengurusan Cemerlang kurikulum peringkat negeri pada tahun 2014, 15, 2016, 2017, 2018 dan 2019. Tempat ketiga Pengurusan Cemerlang Musola peringkat kebangsaan, sekolah TS 25 kohort 4, Sekolah Penanda Aras TS 25, amalan kantin terbaik peringkat kebangsaan pada tahun 2016. Okey, justifikasi mengapa saya memilih sekolah tersebut. Saya memilih sekolah SK Taman Jana ya, sekolah perantisan 1 sebagai sekolah perantisan saya kerana guru besarnya sangat komited dan tugas sebagai seorang pentadbir. Beliau berfikiran strategik, bersungguh-sungguh dalam membawa perubahan dalam pembelajaran murid-murid, sentiasa merancang masa depan dalam tempoh 3 tahun dan juga pemimpin yang bercirikan transformasi menjurus kepada kemajuan global teknologi abad ke-21. Dari segi peluang, beliau mempunyai hubungan yang baik dengan guru, pekerja, komuniti setempat, mendapat kerjasama sepenuhnya daripada guru-guru PIBK Sarana dan guru-guru juga telah dibudayakan dengan kesediaan menerima tugas dalam melaksanakan tugas dengan komited. Kemudian dari segi kemudahan persekitaran yang baik, selesa dan kondusif, beliau telah menyediakan persekitaran sekolah yang baik, selesa, kondusif semua murid, betul mempunyai prasarana yang lengkap, PSS, bilik pemulihan, surau, galeri dan menyediakan ruang pembelajaran bilik rajah kelas PK1 dengan memenuhi kehendak PPD dan JPN. Okey, kalau kita lihat di situ dari segi perbandingan kekuatan amalan kepimpinan di antara sekolah asal dan perantisan 1 telah meneliti analisis, kita tengok analisis SWOT daripada kedua buah sekolah ya. Okey, bolehlah saya simpulkan di sini iaitu kita tengok kekuatan ya, kekuatan dan penambahbaikan. Okey, kekuatan sekolah asal saya SK Penggalan Awam, kalau kita tengok dari segi gaya kepimpinannya autokratik, memberi arahan secara berhemah, menjaga kebajikan guru-guru dan staf, tegas dalam buat keputusan. Kemudian sangat memberikan motivasi kepada guru, staf dan murid, setiap hari memberi ucapan kata-kata motivasi, kemudian mempunyai hubungan baik dengan guru dan staf. Okey, dari segi penambahbaikan sekolah asal saya ini, apa yang mana kita nampak ialah guru besar dan barisan penolong kanan perlu mengadakan ladap PKP 1 PBD yang berkesan kepada guru-guru supaya dapat memudayakan amalan PDPC PKP 1. Okey, dapati sebab amalan PKP itu tidak berjalan dengan begitu optimum tidak dapat dioptimumkan lagi di sekolah asal saya ini. Kemudian guru besar perlu menetapkan jadual berkala pencerapan lini work kepada SLT MT supaya PDPC berjalan dengan lancar. Kemudian guru besar perlu lebih terbuka untuk menyertai pertandingan-pertandingan keceriaan di peringkat daerah untuk memastikan sekolah lebih ceria dan tidak suram seperti sedia ada. Okey, dari segi kekuatan sekolah perantisan 1 pula SK Taman Jana, gaya kepimpinan guru besar ialah demokratik. Sentiasa berbincang dan membuat suatu keputusan. Sentiasa melakukan perubahan untuk penambahbaikan, sentiasa mewujudkan pendekatan positif, proaktif dan berdedikasi tapi tegas dalam pelaksanaan aktiviti. Kemudian dia juga menyediakan tempat penjara yang kondusif, suasana penjara yang begitu selesa, cantik, ceria dengan bilik PKP 1 yang dilaksanakan berjalan dengan begitu baik. Kemudian mempunyai jalinan dan jaringan yang baik dengan pihak PIBG, sektor swasta, sekolah-sekolah program TS 25. Okey, dari segi penambahbaikan yang perlu dibuat di sekolah perantisan 1, guru besar perlu memantapkan lagi pemantapan dan pencerapan PDPC dengan jadual berkala supaya ia memberi kesan yang lebih optimum. Kemudian guru besar dan pengurusan sekolah perlu mengoptimalkan kepakaran guru, bebanan dan pilihan tugas perlu diambil kira. Ada guru yang komited dibebankan dengan tugas bertindih, sebaliknya guru menolak tugas. Yang menolak tugas tidak diberi tanggungjawab yang sepatutnya dan berusaha dalam melipat gandakan pelibatan ibu bapa dan komuniti PIBK. Kemudian refleksi kepimpinan dan pengurusan yang akan saya contohi. Okey, setelah saya buat pembandingan, okey, dapatlah saya bersimpulkan di sini ialah sekiranya saya diberi peluang menerogi sekolah ini, saya telah membuat keputusan untuk memilih gaya pentadbiran guru besar perantisan 1 kerana beliau telah menyatakan dengan jelas hala tuju sekolah dengan mendokumentasikan hasrat yang ingin dicapai dengan sistematik dan menyebar luas kepada guru-guru dan warga sekolah supaya mudah difahami oleh semua. Okey, yang kedua, saya akan mencontohi beliau yang sentiasa komited dalam menjalankan tugas sebagai seorang pentadbir yang berfikiran strategik, bersungguh-sungguh membawa perubahan terutama pencapaian peruntusan MTM dan PBD yang berkesan. Beliau telah
membuat perancangan dalam tempoh 3 tahun akan datang, bercirikan transformasi dan menjurus kepada kemajuan global teknologi abad ke-21, amat menitikkan beratkan PDP-CP ke-21 di mana telah menampakkan kejayaan melalui pencerapan dan pemantauan berkala yang telah dilaksanakan. Kemudian guru-guru pun telah terbiasa dengan persediaan kelas PK21 sebelum masuk ke kelas. Yang ketiga, kepimpinan yang boleh saya contohi daripada kedua-dua pemimpin sekolah tersebut ialah mempunyai hubungan yang baik dan di antara guru, pekerja, sarana, komuniti setempat untuk mendapatkan sokongan dari segi kos. Okey. Dari segi kemampuan yang dibawa oleh perubahan pada persekitaran sekolah yang baik, selesa dan kondusif, prasarana yang lengkap, PSS, bilik pemulihan, surau, galeri, penyediaan ruang pembelajaran, ruang bilik ajar yang baik, kelas PK1 yang memenuhi kehendak JPN dan PPD. Okey, saya memilih contoh guru besar sekolah Perancis 1 yang paling tepat di mana beliau telah mencipta nama melalui anugerah-anugerah dan penghargaan yang telah dicapai. Kemudian dari segi penambahbaikan kepimpinan pengurusan sekiranya saya diberi peluang melalui sekolah ini ialah saya akan menunjukkan gaya kepimpinan pengurusan dan pentadbiran mengikut iklim dan budaya sekolah di mana akan mengamalkan sikap positif dalam kalangan guru dan warga sekolah dengan sentiasa mengambil peduli tentang pandangan dan idea mereka. Saya akan berusaha menjadi guru besar yang berfikir strategik, mengamalkan sikap keterbukaan, menekankan kesegeraan dalam apa saja program arahan dari PPD, JPN dan KPM tanpa mengabaikan kebijakan guru dan akan terus berusaha dalam melibat gandakan usaha untuk melibatkan ibu bapa, kesip, sarana, komuniti setempat PIBK dalam melaksanakan apa saja program sekolah. Jadi saya akan mewujudkan satu budaya kerja berpasukan dan menunjukkan kepimpinan melalui teladan, sedaya upaya mengupayakan guru mengoptimumkan PDP-CP ke-21 dan PBD yang berkesan yang akan melahirkan guru yang berkualiti, yang akan memberi tumpuan kepada 6 aspirasi murid. Yang keempat, sebagai pemimpin sekolah yang berkeyakinan untuk memimpin perubahan kepada guru-guru ke arah kecemerlangan, saya akan sentiasa mengingatkan warga sekolah supaya sentiasa akur dengan dasar-dasar atau mandat yang telah ditetapkan oleh KPM dengan mematuhi segala garis panduan yang akan ditetapkan, berketerampilan, telus dan mempunyai sikap dan seterusnya yang terpuji. Sebagai seorang pemimpin, yang kelima, sebagai seorang pemimpin sekolah yang membangunkan kapasiti guru dan warga sekolah merupakan satu perkara yang perlu diambil kira. Pemimpin sekolah perlu sentiasa mengambil tahu dan mengenal pasti bakat, kemahiran dan kecenderungan warga sekolah supaya dapat mengupayakan bidang yang mereka minati untuk dikembangkan ke arah kejayaan murid. Dan yang keenam, akhir sekali, sebagai seorang guru besar yang memandang jauh ke hadapan, saya akan meniup satu semangat dan keyakinan dan turun bekerja bersama-sama semua warga sekolah dalam mewujudkan harapan sekolah untuk menuju ke arah kecemerlangan sekolah. Sekian, terima kasih.